Hai murid-murid, jom belajar bahasa Melayu bersama Cikgu Masyita. Tema 1, Kemasyarakatan. Tajuk, Program Kebun Komuniti. Kemahiran yang akan anda pelajari hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungan 4.1 mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera. Standard pembelajaran 4.1.1 bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Kriteria kejayaan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat pertama, mencari maksud peribahasa. Kedua, bercerita dengan menggunakan peribahasa. Jom kita belajar. Murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 5. Tajuk hari ini ialah Program Kebun Komuniti. Sila perhatikan, sila rujuk kotak yang berwarna biru di bawah ini. Di dalam kamus poket ini ada cerita tentang peribahasa. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang peribahasa. Sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama membaca petikan ini dan kamu perlu membaca secara perlahan dan memahami petikan ini. Encik Hussein membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Gambar pertama, penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Perkataan yang berwarna merah ini merupakan simpulan bahasa. Gambar kedua, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Perkataan yang berwarna merah ini adalah peribahasa. Gambar ketiga, hanya diberikan peribahasa iaitu besar hati, mandi peluh. Manakala gambar keempat, peribahasa yang diberi adalah sekangkang kera. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang peribahasa. Apakah yang murid-murid tahu tentang peribahasa? Peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Terdapat 6 jenis peribahasa. Pertama, simpulan bahasa. Kedua, perumpamaan. Ketiga, bandingan semacam. Keempat, bidalan. Kelima, pepatah. Dan keenam, kata-kata hikmat. Baiklah murid-murid, berdasarkan buku teks muka surat 5 tadi, peribahasa yang kita pelajari hari ini adalah jenis simpulan bahasa. Baik, apakah itu simpulan bahasa? Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. Biasanya simpulan bahasa terdiri daripada 2 patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. Contoh simpulan bahasa, ajak-ajak ayam. Maksudnya, ajak yang tidak bersungguh-sungguh. Contoh kedua, air muka. Maksudnya, rupa atau wajah seseorang. Contoh yang ketiga, cakar ayam. Maksudnya, tulisan yang buruk. Perumpamaan bermaksud perbandingan makna yang jelas kerana ia didahului oleh perkataan bagai, bak, macam, seolah-olah, seperti,
dan umpama. Perumpamaan menerangkan penilaian kita ke atas sesuatu. Penilaian itu ialah emosi yang kuat. Contoh perumpamaan. Bagai kertas dengan dakwat. Maksudnya, tidak dapat dipisahkan atau hubungan erat. Contoh ayat, persahabatan Ummu dan Khairin bagai kertas dengan dakwat kerana mereka berkawan semenjak prasekolah lagi. Contoh kedua, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Maksudnya, seseorang anak itu akan mengikut perangai bapa atau ibunya. Bandingan semacam. Bandingan semacam ialah bahasa kiasan yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan perilaku, perangai atau sifat seseorang sejajar dengan benda yang dibandingkan. Antara perkataan yang digunakan untuk membuat perbandingan ialah bagai, bak, macam, laksana dan umpama. Contoh bandingan semacam, pertama, masam seperti cuka. Kedua, luas bak lautan. Ketiga, angkuh seperti merak. Keempat, adil macam hakim. Contoh ayat, perangai Alisa yang angkuh seperti merak itu kurang disenangi oleh rakan-rakannya. Bidalan. Bidalan ialah perkataan-perkataan yang mempunyai pengertian tertentu di sebalik kata-kata itu yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku manusia. Contoh bidalan, bersihkan halaman sendiri dahulu, baru bersihkan halaman orang. Maksudnya, membetulkan kesalahan sendiri dahulu sebelum betulkan kesalahan orang lain. Contoh kedua, harapkan pegar, pegar makan padi. Maksudnya, menaruh kepercayaan kepada seseorang tetapi orang yang dipercayai itu mengkhianati kita. Contoh ketiga, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Maksudnya, orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Pepatah. Pepatah ialah rangkaian perkataan yang berkerat-kerat atau berkait-kait. Pepatah sering digunakan untuk menyatakan pengajaran, penegasan dan panduan hidup khususnya dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Contoh pepatah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali-kali. Maksudnya, sekiranya membuat kebaikan, hendaklah ada batasnya. Sebaliknya, jangan melakukan kejahatan. Kedua, sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya, hendaklah beringat sebelum mendapat kesusahan. Contoh ketiga, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Maksudnya, kehidupan yang terlalu miskin sehingga pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk hari sahaja. Dan jenis yang terakhir, peribahasa yang terakhir ialah kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat biasanya digunakan sebagai cogan kata. Kata-kata hikmat biasanya dipetik daripada kitab-kitab suci Al-Quran, negarawan, cendekiawan, pendapat tokoh dan sastrawan yang bijak pandai. Contoh kata-kata hikmat, bahasa jiwa bangsa.
Maksudnya, bahasa merupakan satu identiti atau lambang sesuatu negara. Bersatu teguh, bercerai roboh. Maksudnya, kita akan menjadi kuat sekiranya bersatu dan kita akan menjadi lemah jika kita bercerai-berai. Jom, aktiviti kita hari ini ialah menyenaraikan dan mencari maksud peribahasa yang terdapat dalam buku teks muka surat 5. Baik, berdasarkan buku teks muka surat 5, perhatikan gambar pertama. Penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Simpulan bahasanya ialah ambil berat. Apakah maksud ambil berat? Maksudnya memberi perhatian atau tumpuan. Contoh ayat, penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Gambar kedua, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Simpulan bahasanya ialah berganding bahu. Maksudnya, bekerjasama. Contoh ayat, Encik Hussein amat kagum melihat penduduk Taman Impian berganding bahu mengusahakan kebun komuniti. Gambar ketiga, simpulan bahasa yang diberi ialah besar hati. Apakah maksud besar hati? Maksudnya bangga atau gembira. Contoh ayat, mereka berasa amat besar hati melihat kerjasama yang ditunjukkan oleh penduduk Taman Impian. Seterusnya, mandi peluh. Apakah maksud simpulan bahasa mandi peluh? Maksudnya bekerja kuat dan bersungguh-sungguh. Gambar yang keempat, simpulan bahasa yang diberi ialah sekangkang kera. Apakah maksud sekangkang kera? Maksudnya ialah sangat sempit, merujuk kepada tanah ataupun kawasan. Kawasan tanah yang sangat sempit. Contoh ayat, mereka tetap gembira kerana dapat mengusahakan tanah sekangkang kera itu. Itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.